Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Syakirah binti Ishak, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Gelong TS25 akan berkongsi dalam satu slot perkongsian pintar pengurusan dan amalan terbaik sekolah TS25. Sekilas pandang, ini adalah barisan pentadbiran saya yang diterajui oleh saya, Puan Hajah Syakirah binti Ishak, didokong oleh Encik Hasbullah bin Cik, penolong kanan pentadbiran, Puan Anis Syafiza binti Syamsuddin, penolong kanan Hal Ehwal Murid, dan Puan Nazariza binti Abdul, penolong kanan co-curriculum. Dalam program TS25, kumpulan pentadbiran ini dikenali sebagai SLT, iaitu Senior Leader Team. Apa itu program TS25? Program TS25 adalah suatu elemen kemenjadian murid dan sekolah berkualiti, iaitu yang memantapkan kepimpinan sekolah, memaksimumkan potensi guru dan murid, menerusi peningkatan kualiti pembelajaran dan pengajaran, dan mengukuhkan pelibatan ibu bapa, komuniti dan pihak berkepentingan demi kejayaan murid. Selamat datang ke Sekolah Transformasi 2025, Sekolah Kebangsaan Gelong yang kami bawa moto Dare to Change, iaitu berani untuk berubah demi mendepani pembelajaran abad ke-21. Hala 7 Sekolah Kebangsaan Gelong, program TS25 yang membawa objektif yang pertama, mengaplikasikan konsep dan amalan PDP terbaik. Yang kedua, membangunkan kepakaran dalaman melalui latihan yang komprehensif dan berstruktur serta pembimbing pedagogi serta pembimbing kepimpinan. Yang ketiga, membangunkan persekitaran pembelajaran yang berkesan dengan mengutamakan kemenjadian murid. Untuk melahirkan sekolah berkualiti dan kemenjadian murid yang tinggi akan dapat dilahirkan melalui pemimpin yang berkesan. Maka pelbagai inisiatif telah dirancang dan diadun mengikut acuan yang telah dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. PLC atau Professional Learning Community adalah salah satu tenaga penggerak untuk meningkatkan profesionalisme pedagogi seorang guru. Jadi, di peringkat SK Gelong, pelbagai PLC telah dijana oleh peringkat pihak pentadbiran dalam semua aspek bimbingan, terutama dalam pedagogi untuk memantapkan pedagogi guru dalam PDPC. Coaching and mentoring merupakan salah satu cabang untuk pengukuhan dalam membudayakan perkongsian ilmu antara pemimpin utama dan pemimpin pertengahan, iaitu SLT dan MLT. Melalui kaedah ini, guru-guru akan lebih terdedah pada pengurusan pedagogi yang lebih efisien, juga pengurusan panitia masing-masing. Okey, Learning Walk. Learning Walk juga adalah merupakan salah satu inisiatif dalam membentuk guru berkualiti. Proses Learning Walk bermula daripada pemerhatian. Bermaksud kita akan melihat cara guru mengajar, kemudian kita akan disusuli dengan lawatan ke bilik darjah untuk melihat salah satu bahagian dalam slot PDPC. Kemudian kita akan adakan perbincangan di koridor yang mana menjurus kepada pelaksanaan dalam Standard 4 SKPMG2. Kemudian kita akan melakukan rumusan, seterusnya memberi maklum balas kepada guru untuk meningkatkan penambahbaikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. LDP atau latihan dalam perkhidmatan, nadi utama dalam semua aspek peningkatan kualiti guru. Ini adalah di antara
LDP yang telah dijalankan di SK Gelong, iaitu penanda aras ke beberapa buah sekolah di luar. Kemudian aplikasi pembelajaran abad ke-21 oleh SISC Plus PPD Kubang Pasu, latihan dalam perkhidmatan tentang Standard 4 SKPMG2 yang dikongsi bersama SISC Plus, dan juga pengukuhan integriti yang dirasakan perlu ditanam dalam jiwa setiap orang guru. Prasarana pembelajaran efektif atau prasarana pembelajaran bermakna adalah salah satu elemen penting dalam merealisasikan sesebuah sekolah transformasi. Jadi, kami telah menyediakan satu bilik TS25 yang mana bilik ini akan menjadi tumpuan pada murid-murid untuk melaksanakan aktiviti PAK21 yang akan menggunakan bilik ini mengikut giliran dan subjek yang tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak pentadbir. Selain menyediakan bilik khas, bilik darjah yang berkonsepkan PAK21, persekitaran luar adalah penting untuk menjana kejayaan sesebuah sekolah transformasi. Jadi ini adalah sebahagian daripada panorama sekolah SK Gelong dalam menyediakan suasana pembelajaran yang bermakna. Perkara ketiga dalam program sekolah transformasi adalah hubungan baik dengan PIBG dan sokongan PIBK. Berlandaskan konsep ini, maka kami telah mengadakan jalinan dan jaringan dengan komuniti setempat, terutamanya yang berada di sekeliling kami sebagai pemegang taruh untuk melancarkan program sekolah berkualiti. Program DIA. DIA adalah program utama TS25 bagi SK Gelong, yang mana program ini telah diilhamkan bersama rakan pentadbir untuk kita jayakan satu program yang boleh menghasilkan satu kemenjadian murid yang tinggi. Program secara santai ini dilakukan pada waktu pagi sebelum kelas PDPC yang rasmi bermula pada jam 8. Dalam program ini, penggunaan audio dan visual iaitu dengan menggunakan TV sebesar 80 inci skrin digunakan di Dewan Terbuka untuk digunakan oleh murid secara santai dan berinfo. Saya jelaskan apa itu DIA 25. DIA 25 adalah akronim pada D iaitu drop, E everything, A and read atau recite. Dan angka 25 itu merujuk pada tempoh 25 minit dan juga TS25. Program ilmiah secara santai ini kami jalankan setiap hari dan setiap pagi bermula 7.30 hingga 7.55 dan didokong oleh panitia yang bermula pada hari Ahad, panitia Bahasa Melayu, Isnin Bahasa Inggeris, Selasa Sains, Rabu Matematik dan Khamis Pendidikan Islam. Melalui program ini, ramai murid-murid yang telah berani mengenengahkan diri untuk tampil ke hadapan. Manakala berbaki 5 minit sebelum waktu pukul 8 adalah untuk bacaan doa dan murid akan bergerak ke kelas. Sebab program ini kami lakukan sepenuhnya di Dewan Terbuka Sekolah Kebangsaan Gelong. Okey, sekarang kita saksikan video program DIA 25, Drop Everything and Read or Recite, Sekolah Kebangsaan Gelong. Program ilmiah secara santai, tempoh 25 minit dari 7.30 sehingga 7.55. Ahad Bahasa Melayu, Isnin Matematik, Selasa Bahasa Inggeris yang menggunakan kamus bergambar sepenuhnya oleh guru-guru dalam panitia Bahasa Inggeris dalam 3 slot yang berbeza iaitu di Dewan, di kelas dan di bilik TS25.
Sains hari Rabu, mengadakan sedikit eksperimen di Dewan, dan hari Khamis kita tumpu pada bacaan Yasin yang dikhalifahkan oleh murid Sekolah Kebangsaan Gelung sendiri. Baik, itu dah sebahagian daripada program Dia 25 SK Gelung. Untuk tahun 2021, pihak sekolah sedang memperhebatkan STEM, iaitu seiring dengan modul 6 KMR, kefahaman melalui reka bentuk yang akan dijalankan oleh SK Gelung yang didokong oleh subjek reka bentuk teknologi, sains, bahasa Melayu, matematik dan bahasa Inggeris. Baik, impak atau kesan dari hasil program transformasi ini jelas terbukti dalam pelbagai sudut, terutama kemenjadian murid yang berani tampil ke hadapan dan juga aspek-aspek lain. Bagi Sekolah Kebangsaan Gelung, impak ini dapat diukur dari aspek kehadiran murid ke sekolah. Dalam tahun 2017, peratus kehadiran sepenuhnya adalah 95.32. Dalam tahun 2018, sedikit penurunan kepada 94.58% untuk kehadiran tahunan. Namun, pada tahun 2019, bila dengan hadirnya transformasi 25 dan program yang telah kami jalankan, maka kehadiran kami melonjak balik kepada 95.71 yang telah menjadikan kehadiran terbaik dalam Kubang Pasu. Ini adalah impak pertama dalam program Dia TS25. Ini adalah kejayaan dari segi sudut kehadiran terbaik dalam Kubang Pasu yang telah dijulang oleh SK Gelung TS25. Sedikit panorama sekolah untuk tatapan semua. Bilik-bilik khas iaitu ini bilik darjah, disusuli bilik TS25, war room atau bilik mesyuarat, pusat sumber, bilik bimbingan dan kaunseling, bilik muzik, bilik seni visual, bilik SAL, surau Saidina Abu Bakar, bilik pemulihan, prasekolah, dan bilik RBT. Pencapaian dan aktiviti Sekolah Kebangsaan Gelung TS25. Larian TS25 peringkat negeri telah dijalankan di SK Gelung pada tahun 2019 yang melibatkan 4 daerah dalam negeri Kedah. Perkongsian bersama International School, perkongsian bersama Majlis Masjid Gelung, dan itu adalah sebahagian daripada panorama yang dapat saya kongsikan di sini. Inilah sedikit sebanyak bahan yang dapat saya kongsikan untuk kita bersama. Moga ianya menjadi manfaat dalam kita menepani cabaran pendidikan yang kian mencabar. Moga kita semua tergolong dalam pendidik yang bertanggungjawab terhadap pelajar kita. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.